Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu kod arahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Untuk buku teks, awak rujuk muka surat 80 ya. Okey, cikgu perlu terangkan kepada awak kod arahan ini sebab sebelum ni cikgu sebelum tu awak akan lihat ya ataupun awak tonton video macam mana nak menggunakan Python secara online. Sebab awak akan menggunakan Python online tu untuk menaip arahan-arahan yang ada pada contoh dalam buku teks ya. Okey, untuk contoh 3.3, okey, cikgu bacakan kod arahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Python untuk melakukan pengiraan mudah dengan jenis data float. Okey. Jenis data float ialah jenis data dalam bentuk nombor perpuluhan. Okey, maksudnya di sini nombor yang ada perpuluhan, titik perpuluhan. Okey, kalau awak tengok pada kod arahan ini, okey, diisytiharkan nom 1 sama dengan float. Float tu maksud dia menyimpan jenis data float. Jenis contoh dia yang disimpan, nilai yang disimpan ialah 3.333. Nilai dalam bentuk perpuluhan. Okey, seterusnya nom 2 sama dengan float 10.401. Jadi, dia nak dapatkan hasil tambah, kita kena buat satu lagi pemboleh ubah yang baru, iaitu nom 3. Nom 3 ini mewakili hasil tambah bagi nom 1 dan nom 2. Kemudian awak tengok print nom 3. Maksudnya di sini, kita nak hasil. Print ni ialah kita nak paparkan output bagi nom 3. Okey, jika awak type pada Python online, awak akan dapat jawapan 13.734. Ya, awak akan dapat output dia begitu. Kemudian awak tengok dekat bawah dia ada arahan round nom 3,2. Okey. Dengar sini ya. Okey, fungsi round. Fungsi round ni digunakan untuk membundarkan nilai float kepada bilangan tempat perpuluhan yang dikehendaki. Okey, bilangan tempat perpuluhan yang dikehendaki ialah 2. Jadi, yang mana 2? 13.734. Yang mana sehingga 2 titik perpuluhan? Yang ni sehingga 13.73. Jadi, output yang akan dipaparkan ialah 13.73. Okey. Sekiranya dia bagi arahan round nom 3,1. Okey, jadi apa dia punya output? Dia satu titik perpuluhan sahaja. Sehingga satu titik perpuluhan iaitu 13.7. Ya. Okey, yang ini cikgu harap semua faham ya. Ini kira mudah lagi lah ya. Okey, seterusnya. Kita tengok pula pengelasan jenis aksara berserta contoh. Okey, jenis aksara kita ada 3. Kita ada huruf, digit dan simbol. Okey, huruf ni dia sama ada huruf besar ataupun huruf kecil. Digit ni ialah nombor nombor 0, 1, 2 dan seterusnya lah. Kemudian simbol, simbol ini ialah simbol yang ada pada komputer ataupun handphone awak ya. Okey. Seterusnya contoh 3.4 ni tak perlu buat. Awak tak perlu buat sebab dia menggunakan bahasa pengaturcaraan C++. Kita untuk yang ni kita nak belajar bahasa pengaturcaraan Python ya.
Okey, seterusnya cikgu nak terangkan tentang string ni ya. Okey, string ialah satu perkataan yang dibina daripada aksara. Kita dah tahu tadi. Aksara contohnya A, B, C itu aksara. Tapi string ni ialah satu perkataan. Contohnya saya. Kalau aksara S, A, Y, A itu aksara. Kalau string pula saya contohnya ya. Okey, tengok contoh 3.7 ni. Contoh aksara N, E, G, A, R, A, K, U. Itu ada beberapa aksara. Beberapa aksara ni dia boleh membentuk satu perkataan ataupun string. Kita panggil string. Iaitu perkataan apa? Negaraku. Okey, macam saya tadi. S, A, Y, A. Itu adalah ada 4 aksara kan? Tapi dia boleh membentuk satu string iaitu saya. Okey, faham? Okey, seterusnya kita tengok kod arahan Python dia. Contoh 3.5 ya. Contoh 3.5 ada pada muka surat 82. Okey, cikgu bacakan contoh 3.5. Kod arahan Python yang menggunakan jenis data string. Okey, pemboleh ubah dia. Ayat sama dengan string selamat datang. Awak kena ikut contoh kod arahan begini jika melibatkan arahan untuk jenis data string. Okey, kemudian print. Print ayat. Maksudnya kita nak print ayat yang ini. Okey, print tu ataupun kita paparkan ayat tadi. Apa ayat tadi? Selamat datang. Jadi, paparan output dia akan menghasilkan selamat datang. Okey ya. Tengok dia punya nota di sini. Teks berwarna biru tu ialah output ya bagi fungsi print. Yang selamat datang ni ialah output untuk fungsi print. Dalam pengaturcaraan Python, mencetak satu pemboleh ubah dengan fungsi print tidak menggunakan tanda petikan. Okey, maksudnya tak ada tanda petikan je lah. Tulis arahannya macam ni sahaja. Print untuk apa tadi? Untuk ayat. Okey, macam itu sahaja. Dia akan print nilai yang disimpan iaitu selamat datang. Okey ya, faham?